Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu cikgu lagi dalam channel Cahaya Artwork. Pada kali ini cikgu akan bincangkan topik yang baru bagi tahun 5 sains, iaitu unit 7 yang bertajuk elektrik. Okey, sebelum itu cikgu akan bincangkan berkenaan dengan sumber tenaga elektrik. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga elektrik? Mari kita sama-sama belajar. Tenaga elektrik tidak dapat dilihat, tetapi fungsinya boleh diperhatikan pada setiap masa. Terdapat 7 sumber tenaga elektrik. Yang pertama sekali, kita dapat lihat sumber tenaga elektrik ialah generator. Penerangan ringkas mengenai generator. Generator membekalkan tenaga elektrik kepada pam udara di dalam kolam ikan. Sumber yang kedua ialah akumulator. Akumulator membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan bermotor. Yang seterusnya, sumber tenaga dinamo. Dinamo membekalkan tenaga elektrik kepada lampu elektrik. Yang keempat ialah sumber sel kering, di mana sel kering membekalkan tenaga elektrik kepada lampu suluh. Jangan risau, cikgu akan terangkan dengan lebih mendalam pada slide yang seterusnya. Let's go! Okey, ini ialah gambaran generator, di mana kalau kita lihat tadi daripada penerangan, dia membekalkan tenaga elektrik kepada pam air di dalam kolam ikan. Bukan itu sahaja, kalau kita tengok dekat pasar malam, kita akan nampak generator ini diguna pakai dalam menghasilkan tenaga cahaya. Yang seterusnya kita akan lihat kepada, ini ialah akumulator. Akumulator diguna pakai di dalam kenderaan bermotor, contohnya seperti kereta, lori, bas, teksi dan sebagainya. Gambaran yang seterusnya ialah dinamo. Untuk pengetahuan semua, dinamo diguna pakai pada basikal. So, apabila kenderaan tersebut, yang saya maksudkan ialah basikal tersebut, apabila kita kayuh dengan kelajuan yang semakin laju, maka cahaya yang dihasilkan oleh dinamo akan lebih cerah. Yang seterusnya ialah sel kering. Sel kering membekalkan tenaga untuk membenarkan arus elektrik melalui litar yang terdapat di dalam sebarang peranti. Contohnya seperti remote kawalan jauh. Cikgu akan sambung semula kepada sumber tenaga elektrik yang kelima. Sumber tenaga elektrik yang kelima ialah sel suria. Sel suria membekalkan tenaga elektrik kepada alat pemanas air. Yang seterusnya ialah sumber tenaga elektrik jana kuasa hidroelektrik, di mana jana kuasa hidroelektrik membekalkan tenaga elektrik kepada perindustrian dan kegunaan domestik. Kegunaan perindustrian adalah seperti kilang dan kegunaan domestik adalah kegunaan harian seperti mencuci baju, mencuci pinggan dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah sumber tenaga elektrik bateri. Sumber tenaga ini diguna pakai dan digunakan pada telefon bimbit untuk berfungsi. Sel suria ataupun lebih dikenali sebagai panel suria biasanya diletakkan di atas bumbung. Hal ini bagi memudahkan cahaya matahari memancarkan cahayanya, dan panel suria tersebut akan menyerap haba bagi disalurkan kepada alat pemanas air di dalam rumah. Berlainan pula kepada jana kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik membekalkan arus elektrik terus kepada perindustrian dan kepada kegunaan harian domestik. Bateri diguna pakai di dalam alat peranti canggih anda bagi membekalkan sumber tenaga bagi melengkapkan arus elektrik. Jadi, cara untuk anda semua mengingat ialah dengan menggunakan kaedah Gopal ada duit besar 10 sen hampir, di mana Gopal G ialah generator, ada A ialah akumulator, D ialah dinamo, B ialah bateri,
S ialah sel kering, S yang kedua ialah sel suria, dan yang terakhir ialah hidroelektrik. Jadi kita akan bersambung pada subtopik pada akan datang. Jangan lupa stay tune, jangan lupa klik share, like dan subscribe. Bye.